Assalamualaikum, salam sejahtera dan hai kepada korang semua. Apa khabar korang hari ni? Aku doakan korang yang semua tengah tengok video aku sekarang ni semua dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, hari ni aku tekak tak berapa nak ngam sangat. So, aku cerita mana yang mampu je lah. Dalam sembang movie hari ni, aku nak share dengan korang cerita yang aku baru tengok quite recently lah. Dalam last week aku tengok dekat Netflix yang bertajuk It The First Case. Tapi sebelum tu, korang layan intro ni kejap. Okey, untuk cerita Hit The First Case ni sebenarnya dia adalah filem remake daripada filem Tamil yang rilis pada tahun 2020 dengan tajuk yang sama. Cerita ni mengisahkan tentang Vikram, seorang detektif yang sangat hebat dekat dalam satu HIT. HIT ni sebenarnya adalah singkatan kepada Homicide Intervention Team. Okey, so itulah tajuk cerita ni yang bermaksud Homicide Intervention Team. Alright, so Vikram ni dia salah seorang detektif dalam HIT ni, and dia seorang detektif yang sangat hebat nak dikomparekan dengan tim-tim dia yang lain lah. So apa-apa kes pun dia ni boleh solvekan sebab dia ni macam ada satu insting yang sangat hebat untuk selesaikan satu-satu masalah ataupun misteri. Cuma Vikram ni dia ada satu masalah. Dia ni ada satu masalah trauma yang sangat kronik. Masalah trauma ni disebabkan oleh dia ni ada satu memori lama yang dia tak boleh nak lupakan. Which is memori lama ni dia nampak yang awet dia dibunuh dan dibakar depan mata dia sendiri. So lepas beberapa tahun pun dia still tak boleh nak lupakan masalah tu lah. So, even dia ada consult dengan, dia jumpa pakar, dia jumpa konsultan dia untuk atasi masalah dia ni, tapi dia still tak boleh nak let go masalah tu. Selang beberapa tahun dia pun ada jumpa seorang perempuan yang bernama Niha, which is boleh consider awet dia lah. So sekarang ni apa yang berlaku, konsultan dia ni nak cuba approach Vikram ni, dekat Vikram ni untuk cakap yang dia ni sebenarnya tak boleh dah nak jalankan kerja-kerja detektif sebab bila dia nak selesaikan kes, ada benda yang relate dengan apa yang dia nampak tu, dia akan jadi tak fokus, dia akan hilang fokus. So apa yang konsultan dia ni buat, konsultan dia ni jumpa awet Vikram, which is Niha ni tadi, untuk convince lah sama ada Vikram ni berhenti daripada kerja dia. Tapi memang konsultan dia ni tahu yang mana Vikram ni memang tak akan berhenti. So konsultan dia ni cakap kalau Vikram tak nak berhenti, dia terpaksa letakkan note dekat situ yang mengatakan Vikram ni tak fit untuk teruskan kerjaya dia. So Niha pun convince Vikram untuk berhenti kerja, ataupun dia punya konsultan ni letak notes yang mengatakan dia ni tak fit untuk bekerja. So Vikram pun ambil keputusan untuk dia berehat seketika. Maksudnya dia tak berhenti, tapi dia berehat untuk dia tenangkan kepala dia. Cuma dia pergi bercuti ni, ataupun dia ambil cuti ni, dia pergi seorang-seorang. Dia nak release tension dia seorang-seorang. Maksudnya awet dia pun dia tinggal, siapa pun dia tinggal. Dia pun minta izin lah daripada ketua jabatan dia. Dia cakap, okey, aku perlukan masa untuk aku rehat. So ini surat dia punya cuti lah. So dia minta cuti tu kalau tak silap aku 3 bulan tau. So dia punya ketua jabatan pun tahu dia ni memang seorang yang hebat, dan dia ni memang, aku rasa dia jarang ambil cuti lah, sebab masa dia nak ambil cuti tu, dia punya ketua jabatan bagi tahu, aku tak ingat bila last kau ambil cuti, so untuk cuti ni aku approve. Tapi dengan satu syarat. Syarat dia adalah Vikram kena sentiasa ready if let's say korang ni perlukan Vikram. Vikram pun bersetuju untuk sentiasa on call. Maksudnya sentiasa ready lah if let's say anything happen. Ni plot dia. Lepas beberapa bulan dia pergi bercuti, ada terjadi satu kes kehilangan seorang remaja perempuan. Which is remaja perempuan ni punya bapa, dia ada kenal lah dengan ketua si Vikram ni tadi. So dia cakap dengan bapa budak perempuan ni tadi yang bernama Priti lah. Okey, perempuan ni nama Priti. Ketua Vikram ni tadi cakap kat bapa Priti yang mana dia akan hantar orang yang terbaik dia ada untuk cari mana Priti ni. Aku pun tak tahu ketua jabatan dia ni call siapa untuk panggil balik dia cakap orang paling hebat tu, sebab dia tak call Vikram pun. Tapi lepas beberapa hari kehilangan Priti ni, si Niha ni pula hilang, which is awet Vikram. So awet Vikram ni diketahui hilang oleh orang terdekat, yang mana lepas tu someone call Vikram yang mengatakan Niha hilang, tak dapat dihubungi. So apalagi Vikram pun dapat tahu, dia terus balik, bergegas balik ke dia punya balai untuk siasat jugalah kes ni. Bila dia sampai je dekat dia punya balai, dia terus first thing yang dia bagi tahu dekat ketua jabatan dia nak kes awet dia ni, which is untuk cari awet dia lah. Tapi memandangkan kes ni pun dah diberikan kepada orang lain dan dia salah seorang suspek dalam kehilangan Niha, itu tak boleh nak diberikan kepada si Vikram ni. Apa jadi lepas tu, itu aku suggest untuk korang tengok sendirilah cerita ni. Sebab apa? Cerita ni bagi aku personally, aku akan cakap cerita ni best. Apa yang membuatkan cerita ni best? First dengan second, dia punya jalan cerita dan dia punya plot. Okey, untuk jalan cerita dia best, tapi apa yang membuatkan jalan cerita ni lagi best adalah dia punya plot cerita dia. Plot dia ni ada macam-macam plot. Plot macam mana dia nak cari Priti, macam mana dia nak cari awet dia,
Macam mana dia nak cari siapa yang dalang di sebalik kehilangan dua orang ni. So macam-macam lah, banyak gila. Ending dia memang ada plot twist yang aku rasa memang mind blown gila. So if korang tengok cerita ni, korang kena fokus sebab aku takut korang lost in space. Untuk next ni aku akan cakap pasal action sequence. Action sequence dalam movie ni tak berapa banyak sebab dia cerita ni lebih kepada puzzle solving. Dia nak selesaikan case kan. So dia tak adalah action sangat. Dan satu lagi, case ni sebab dia nak solvekan tu misteri ni lah. Aku panggil solvekan misteri ni lah. Sebab suspek terlalu ramai tau. So diorang terpaksa go through satu persatu suspek. Aku rasa ada berbelas ke suspek. Sampai satu masa yang Vikram ni dia dah lost gila, dah hilang clue. Macam mana nak cari Iha dengan Priti ni. Next aku nak masukkan tentang pace movie. Okay, untuk pace movie ni dia a bit slow. Tapi ada juga part ataupun scene-scene yang ada tense ataupun thrill lah yang diselitkan dalam movie ni. Tapi kalau nak cakap slow sangat tu tak juga. Sebab kalau aku nak masukkan pace dia dengan action sequence yang tak berapa dah banyak, and plot cerita and jalan cerita dia tadi memang ngam, tak laju sangat, tak slow sangat, kira-kira okey lah. Untuk layan cerita-cerita yang mystery solving ni, aku rasa dia okey untuk pace yang macam gini. Okay, last ni aku nak cakap pasal dia punya visual effect dan sound effect. Okay, visual effect dan sound effect dia ni tak adalah terlalu gempak. Tapi pada aku untuk cerita yang macam ni, maksudnya pace cerita yang slow, action sequence tak banyak sangat, jalan cerita dengan dia punya plot cerita pun okey. So, dia punya visual effect memang ngam, and sound effect dia pun untuk certain scene yang mana ada tunjuk tadi aku ada bagi tahu yang ada certain scene yang ada part tense dia ataupun thrill dia. So dia punya sound effect pun okey, ngam, masuk on point. So maksudnya cerita ni untuk in term of dia punya sound effect dengan visual effect tak over lah maksud aku. For me cerita ni consider best untuk compare dengan cerita-cerita yang baru recently masuk dekat Netflix list. So aku dah tengok beberapa movie and aku rasa cerita ni yang paling best aku tengok untuk recent to Netflix lah. So pada korang yang suka cerita Tamil ataupun cerita Hindustan, cerita ni tak ada nyanyi-nyanyi, korang jangan risau. Okay, so untuk korang yang suka cerita Hindustan, korang yang suka cerita action, korang boleh try layan cerita ni. Cukuplah sampai sini je aku share dengan korang tentang cerita ni. Kalau korang nak tengok lebih lanjut, korang boleh layan cerita ni dekat Netflix. Jangan lupa like, subscribe dan tekan bell notification untuk dapatkan video-video aku yang akan datang. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.